Okay, hi, Assalamualaikum semua. Alright, so we are back for parenting pedas. Fatin, please alert dengan komen-komen yang tidak ni. Okay, welcome back to parenting pedas with me, Adlin Raja. Hari ni kita tak ada Cikgu Ashraf. Okay, because hari ni kita ada pakar psikologi kanak-kanak, Dr. Nur Aisyah dari Child Psychology Clinic. Apa khabar doktor? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat. Gajian macam mana sihat? Sihat Alhamdulillah. Cuma baru lepas makan ni dia macam mengantuk sikit lah kan. Yelah dah pukul 3. Ya, betul. Okay doktor, hari ni punya topik sebenarnya banyak kali dah saya bawa topik ni tapi dia macam takkan habis. Kan? Okay, ya, betul. Bila bercakap tentang ganas, anak agresif, anak buas, tu seangkatan lah tu kan? Betul? Kan, jadi banyak sangat sebenarnya keluhan yang saya terima, keluhan, kerisauan daripada parents dan juga guru-guru tentang anak agresif atau anak ganas. Contohnya macam anak yang kuat memukul, kuat menendang kan, gigit kawan, terajang kawan, menjerit, mengeluarkan kata-kata kesat, apa lagi, baling barang lah apa semua, terbalikkan kerusi, macam-macam lah, panjat pagar, macam-macam yang saya tentang anak yang macam ni, yang cenderung untuk mengawal keadaan melalui keganasan ataupun ancaman terhadap orang lain. Kan? Jadi menurut pengalaman doktor, sebab bukan senang kita nak ada pakar psikologi kanak-kanak dalam parenting pedas ni, jarang-jarang je kan. Yelah, saya faham doktor ada benda nak buat kan. So menurut pengalaman doktor, anak agresif ni macam mana sepatutnya sebenarnya, dan keadaan anak agresif yang macam mana sebenarnya yang ibu bapa patut risau. Sebab kadang-kadang ada parents yang macam bila anak dia tantrum atau mengamuk, adakah itu agresif? Kan? Atau bila anak kasar ketika bermain, tengah main ramai-ramai ni, tiba-tiba anak dia macam kasar sikit kan. So adakah itu dikatakan sebagai anak agresif yang sepatutnya parents risau? Dan ada juga anak yang jenis cepat naik tangan, naik kaki, menggigit apa semua kan. Jadi saya nak tanya doktor, menurut pengalaman dan ilmu yang doktor adalah tahap macam mana atau keadaan macam mana sebenarnya yang anak agresif yang sepatutnya parents risaukan? Silakan doktor. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni memang rasa excited sangatlah dapat bersama-sama discuss pasal anak agresif ni. Okay, memang penting sangat ni tajuk ni sebab yalah kanak-kanak ni macam-macam behavior yang kita tengok. Alright. Okay, persoalan tadi tu sangat luas ada banyak juga, 1001 soalan dan 1001 jawapan juga nak beritahu ni. Okay, sebenarnya bila bercakap pasal agresif ni kanak-kanak ni, dia macam ni lah. Kalau kita faham konsep kanak-kanak masa dia lahir, ada tak dia nampak sifat agresif tu? Kita tak nampak kan? Kita nampak dia comel, cute kan? Manja, lembut, gebu, kita peluk-peluk, kita cium kan? Okay, lepas tu tiba-tiba bila dia besar sikit, kita nampak dia agak agresif, kasar. Masa tu mungkin umurnya 3 tahun, 4 tahun, dia dah pandai sepak kita. Walaupun tangan kaki tu kecil kan, tapi dia dah menunjukkan tingkah laku yang kasar. Dia dah pandai pukul. Okay, senang macam ni. Saya selalu cakap dengan klien saya pernah beritahu baru dia 3-4 hari lepas ada klien, saya cakap dengan dia, saya menegur klien ni punya parenting style. Saya beritahu, okay, kalau nak resepi anak jadi agresif, saya boleh berikan. Resepi untuk kita memiliki seorang anak yang agresif. Okay, alright. Saya kata dengan dia, kita marah anak ni consistently 2 bulan. Lepas tu tangan kita ni main peranan. Kita cubit ke, kita tampar kan.
Lama-lama, consistently 2 bulan, anak ni akan berubah sikap. Ya, kita nak Ya, tengok Doktor pernah bagi tahu tu. punca. Dia akan berubah sikap. Okay. Jadi sebenarnya kita nak tahu asal usul agresif ni bagaimana adalah melalui dia punya observation. Dia melihat dan dia imitate perbuatan kita tu. Ya, dalam kehidupan kita hari ni, cuba kita buat sedikitlah perbandingan. Kita tengok family yang ibu ayahnya lemah lembut, cakap pun nada suaranya lembut. So anak tu akan respon yang sama. Kalau kita wah sangat kasar kan, anak pun akan begitu juga. Dia akan mengikut sebenarnya. Tetapi kan yang paling menyumbang kepada keadaan agresif apabila kita menggunakan tangan ke atas badan anak kita ni. Kita pukul lah. Kita tampar, kita pukul. Anak-anak ni dia macam confused bila kita pukul sebab pada dia kesalahan dia tu tak besar mana pun. Yang sangat kita beria sangat nak marah anak kita ni. Itu satu. Yang kedua, apabila kita menggunakan perkataan yang kesat. Sampai hari ini saya percaya ramai ibu bapa yang masih menggunakan perkataan yang kasar seperti bodoh, beri mampus. Maaf saya cakap perkataan-perkataan ini memang dalam sebahagian keluarga dia masih menggunakan. Ini sebahagian daripada budaya tau, perkataan-perkataan ni. Betul. Lepas tu dia suka tunjal kepala anak ni, dia memberontak dalam senyap, dia akan berkasar. Jadi bila kita fikir kita tengah dalam mood baik, kita nak suruh dia buat something, lepas tu dia tak nak buat. Sebab apa? Dia fikir apabila dia perlukan kita untuk something, kita berkasar. So dia secara tak langsung dia akan membalas keadaan tu. Dia memberontak, dia tak tahu nak cakap macam mana. Dia tak puas hati, dia ada dendam dalam hati. Tetapi dia masih ingat ini mak ayah saya masih sayang. Tetapi saya rasa tak puas hati dengan mak ayah saya ni. So dia akan tunjukkan dengan tingkah laku yang agresif tu. Okay. Poin yang lain ialah agresif ni tidak berlaku dalam satu malam ya. Agresif ni dia ada tempoh masanya. Alright. So agresif ni macam saya katakan tadi, anak ni kalau kita tengok balik masa umur 6 bulan ke bawah, kita tak adalah buat apa-apa lagi. Kita tak ada marah lagi, kita tak ada pukul lagi. Tapi ada juga orang buat sebenarnya. Tapi kita ni cakap secara umum lah. Secara umumnya, umur 6 bulan ke bawah kita tak pukul lagi, kita tak panggil bodoh lagi, kita tak marah yang teruk lagi. Masuk umur setahun pun masih selamat lah. Masih okey lagi lah walaupun ada family yang dah rotan anak dia umur 1 tahun tu ya. Okey, bila umur dah setahun lebih, 2 tahun, dia dah start. Anak dia macam dah ada perangai sikit sebab dia dah makin bijak. Dia dah menggunakan kognitifnya, otak-otak nerve dia makin hidup. Dia dah belajar, dia dah serap benda keliling. Jadi dia adalah sekali-sekala buat perangai, merajuk kan, merengek-rengek, lepas tu dah pandai sikit nak buat pilihan. So kita ni jadi ibu ayah dah tak sabar. Kita akan cakap, dulu dengar cakap, sekarang dah tak dengar cakap. Sebenarnya perubahan tu bagus. Apabila anak kita nak sesuatu, dia nak memilih, kita menghalang kognitif ni tu berkembang. Lepas tu kita pun berkasar pukul tangan anak. Kita tengking anak. Lama-lama jiwanya yang halus tadi, daripada baby tadi tu yang halus dah jadi keras. Dah jadi keras. Lama-lama dia memberontak. Dia nikah agresif ni bukan berlaku dalam seminggu dua, sebulan dua dia akan ambil masa, dia akan serap apa yang dia tengok keliling dan apa yang dia dengar, dia akan membina personality agresif tu. Dapat pula kalau kita ni ibu ayah yang memang dekat rumah kita mengamalkan parenting yang authoritarian, suka pukul, more to authority power, authority punya, mesti ikut cakap sebab saya adalah ayah, sebab saya adalah ibu, you have to listen to me. Jadi anak pun akan ikut style macam tu. Sebab itu kadang-kadang ada ibu ayah yang beritahu, doktor susah nak cakap dengan anak saya ni, nak kena pujuk dulu, nak kena sogok dengan coklat ke apa baru nak dengar. Sebab ibu ayah tak perasan tu. Macam itulah juga anak-anak susah nak deal dengan ibu ayah sebab ibu ayah ni dia nak mengugut. Okey, buat ni dulu. Kalau tidak tak dapat duit belanja lagi.
Buat dia dulu. Kalau tidak, betul. dapat RM1 saja. Kita mengugut dia. So dia akan learn from that behavior. So bila tak dapat something, dia memberontak. Dia akan berkasar. Ya. Itu baru dalaman punya elemen tu yang jadi agresif tu. Belum cerita yang kat luar lagi. Jadi Itulah. jadi apa yang doktor cakap, faktor utama yang membentuk aggressiveness dalam diri anak tu adalah ibu bapa lah, behavior ibu bapa tu, parenting style ibu bapa di rumah. Betul tak? Betul. Okay. Ya. Sebab selalunya agresif ni, sikap agresif ni selalu dikatakan sebagai macam tanda anak tu ada something yang tak kena lah. Jadi apa pendapat doktor? Adakah behavior yang agresif ni adalah satu red flag ataupun tanda anak tu ada masalah perkembangan? Macam mana tu? Okay. Alright, betul. Bagus soalan tu Farajiah. Okay, so bila ada klien datang, dia akan kata, oh doktor, anak saya agresif, susah nak handle, moodnya tak stabil. Okay, bila saya melakukan first session, iaitu diagnostic clinical intervention, saya akan melihat semua aspek. Saya akan bertanya perkembangan anak daripada dalam kandungan lagi. Sebab kita nak detect sama ada berkaitan dengan penggunaan dadah masa mengandung. Kadang-kadang orang tak faham tau. Bila kita tanya macam selidik tu, investigate betul-betul tu, kita nak mengaitkan dengan otak, brain kita ni. Lepas tu nak tanya juga ada tak mengambil pil-pil. Sebab brain kita ni, dalam otak kita ni, dia ada elemen-elemen yang kata apa, behavior kita, emosi kita berdasarkan daripada kita punya brain function kita. Jadi nak kena tahu daripada awal sebab banyak kajian mengatakan bahawa salah satu punca agresif adalah daripada genetik. Jadi kita tidak boleh menafikan juga elemen yang itu. And then kemudian saya tanya lagi bagaimana parenting style ibu ayah di rumah. Adakah menggunakan punishment, adakah menggunakan reward, adakah more to emphasize more to authority. Kemudian dia ada banyak faktor lah. Kalau kita nak relatekan dengan faktor psikologi, kita akan tengok dari sudut mungkinkah kanak-kanak ini atau baby lah, toddler umur 4 tahun, 5 tahun dah start nampak agresif. Kita nampak adakah dia ni ada masalah affect disorder. Affect disorder ni masalah emosi yang susah nak solve. Mungkin daripada genetiknya. Mungkin juga masa mengandung ibunya tu depression, ada depressed. Ada depression. So dia akan influence mood kanak-kanak ni. Saya pernah mention dulu, kalau ibu yang mengandung depressed, bukan depressed membawakan budak tau. Depression, arti kata depression, you ambil ubat and then you pergi terapi dan keadaan depressed. Kalau kita mengandungkan anak perempuan, anak kita tu memang melancholic, suka dalam keadaan mood yang low mood lah, suka bersedih, sangat sensitif. Kalau seorang ibu yang depressed, dia mengandung anak lelaki, research mengatakan budak ni agak tantrum, susah nak kawal dia tingkah laku, susah nak handle. So selain daripada agresif disebabkan parenting, saya ulang balik, salah satunya mungkin disebabkan affect disorder, masalah emosi yang tak stable, or emotional deregulation pun antaranya juga masalah emosi. Tapi kita akan monitor emosi tu sampai umur 5 tahun, dah terlajak sampai 6 tahun, kita kena observe balik ada tak benda-benda lain yang berkaitan. Sebab disorder untuk infant, especially to below than 5 years old ni, dia ada di tempoh masa, duration yang kita nak kena observe. Dia bukan macam tu je. Sebab diagnosis ni berubah. Cuma diagnosis autism tidak berubah. Diagnosis skizofrenia tidak berubah kekal. Yang lain-lain tu masih boleh berubah. Depends pada terapi, medication dan juga environment. Banyak tu sebenarnya saya nak katakan. That is why Puan Rajiah, bila saya dapat message daripada parents, bila dia WhatsApp saya, doktor anak saya begini-gini. So kenapa anak saya? Saya tak boleh nak jawab. Saya mesti cakap, datang dulu saya tengok sebab saya ada banyak benda nak tanya. Bukan suka-suka nak suruh datang. Banyak benda nak kena tengok kiri kanan atas bawah. Dia punya environment termasuk dalam perut dulu macam mana. Okay Betul. Apa ni doktor? Wow, walaupun doktor cakap mula-mula tadi, kalau kita tengok fitrah anak tu, dia lahir dalam keadaan comel, dalam keadaan baik kan. Sorry doktor, guruh kuat sikit kat sini. Itulah dengar. Ya kan. Okay, tapi mak ayah tu
punya sikap ataupun panas barat ataupun emosi mak ayah tu sendiri sebenarnya boleh mengubah fitrah anak tu. Yes, Betul tak? betul. Tepat Betapa sekali. Betul, pentingnya. betul. Daripada mengandung pula tu. Betul. Kan? Kita belum Ya. tengok lagi apa pun kita dah kena start latih diri kita untuk kawal emosi dengan baik, sikap kita apa semua kan. Jadi saya setuju sangatlah dengan ada pepatah yang saya pernah share sebelum ni. Semua orang boleh jadi mak bapak tapi bukan semua orang patut jadi mak bapak. Betul, betul. Dan juga kita nak kena tengok sebenarnya kadang-kadang nasib kanak-kanak ni berbeza. Ada yang lahir-lahir dah duduk dengan keluarga angkat. Ada lahir-lahir duduk dekat rumah anak yatim. Ada yang ialah macam-macam kan. Jadi sesiapa yang bersama kanak-kanak tu daripada lahir, itulah dianggap ibu bapa dan dia akan dipengaruhi oleh environment yang di-provide oleh kepada baby itulah. Maksudnya orang pertama yang dia nampak tu itulah orang yang dia akan look up tu. Dia akan terpengaruh lah dekat situ. Ya. Okey, jadi doktor macam doktor cakap tadi umur 5 tahun pun dah macam ni. Jadi sebenarnya umur selalunya ibu bapa ni tak tahu umur berapa sepatutnya yang saya perlu risau dengan anak saya bertindak agresif sebab ada kalanya anak menjerit ataupun anak agresif mungkin sebab dia kurang perkataan, dia tak boleh bercakap lagi masa tu. Jadi dia tend to expresskan emosi dia melalui perbuatan kan. Dan tapi ada juga ada juga anak yang mungkin dalam umur setahun lebih macam tu dia macam selalu pukul kawan dia tapi sebenarnya dia bukan nak pukul. Mungkin sebab dia punya growth motor dia belum berkembang dengan baik. Dia mungkin dia just nak berkawan tapi dia tak reti nak kontrol lagi jadi orang ingat dia pukul. Jadi macam mana tu? Umur berapa tu yang kita boleh katakan anak memukul, menendang ni semua adalah red flag ataupun sesuatu yang kita patut risau? Okey. Saya boleh katakan seawal umur 2 tahun lebih. Ni berdasarkan kes yang pernah saya handle. Ada kanak-kanak seawal umur 2 tahun lebih dia dah agresif. Sebabnya nak dijadikan cerita keluarga dia ni ayahnya tu mengalami masalah skizofrenia. Ayah skizofrenia, so makan ubat pun tak konsisten. Jadi dia ada mood dia lah, ada low mood, dia ada down apa semua. Dia suka mengamuk, dia suka marah di rumah. Jadi budak ni nampak dia dah nak kata dia imitate, dia takut dah sebenarnya. Ketakutan tu dia menjadi apa tau, jadi agresif. Dia jadi agresif, dia tantrum, dia rasa anxious sangat. Dan satu lagi kes ada seorang tu pula ayahnya ada masalah bipolar. So bipolar ni kita tahu dia moodnya tak stabil. Ada masa okey, ada masa tak berapa okey. Ya, jadi kanak-kanak nampak. Jadi bila dia ada masalah sikit dia menghempas beg, dia tarik kerusi dengan kuat. Benda-benda ini boleh membuatkan budak-budak akan rasa terganggu emosinya dan menjadi agresif. Tetapi pun kita nak kena faham, agresif ni pun sebenarnya macam kata Puan Hajiah tadi, kita nak tengok environment macam saya kan, bila saya buat kerja dengan klien saya tu, bila first session depan saya tu, saya imagine saya ni masuk dalam setting dia tau. Persoalan-soalan saya pada klien saya tu sebab nak detect mana asalnya behavior yang kita tak nak tu. Mana asalnya aggressive behavior tu. Saya akan cari satu persatu. Termasuklah bila first time dia tendang. Bagaimana mood keadaan budak tu? Adakah dia mengamuk masa dia tak dapat makan? Mungkin kita sibuk depan gadget dah pukul 4.30 nak tak makan lagi. Siapa pun nak marah kan? Mestilah budak pun agresif. Kita kena ambil kira juga kenapa. Dan satu lagi tak dinafikan, kanak-kanak yang ada masalah speech delay yang saya pernah jumpa biasa budak tantrum, dia agresif sebab dia ada isu dengan masalah autism tapi ibu ayah tak sedar. Terutamanya ibu ayah yang ada anak sulung dan the only child. Dia tak boleh nak buat comparison dengan anak-anak yang lain, so dia tak tahu yang anaknya sebenarnya ada masalah autism. Sebab tu dia ada tantrumnya, dia ada aggressive behaviornya. So kalau katalah, kalau saya lah nak handle case agresif ni, kalau saya nak kasih jawapan, kalau saya ada 10 orang klien depan saya membawa anak umur 4 tahun yang agresif, ceritanya ada 10 cerita yang berbeza. Dan soalan saya kepada setiap klien pun adalah 10 orang kata different question based kepada environment dia tu.
Dan juga saya suka tanya, salah satu soalan yang saya akan tanya parents ialah siapa berada di rumah? Siapa yang jaga anak daripada lepas kandungan, lepas lahir, siapa jaga dan siapa tinggal bersama. Sebab orang-orang ni penting yang menyumbang kepada karakter dan personality anak tu. Okay, doktor, tadi kan doktor cakap kebanyakan anak yang agresif ada masalah kawalan diri ni selalunya disebabkan oleh mak ayah dia pun ada masalah mental juga. Maksudnya ada skizo ke, ada bipolar, depression dan sebagainya. Jadi adakah itu bermaksud kalau mak bapak ni memang ada masalah mental, memang confirm anak dia pun ada masalah behavior? Ke macam mana? Okey, tidak semestinya jangan sensitif pula orang. Dia tidak semestinya. Okey, masalah skizofrenia, masalah bipolar ni benda dah berlaku pada orang dewasa Tetapi kalau kehidupan pesakit skizofrenia, kehidupan pesakit bipolar ni diurus dengan baik. Maksudnya anda menjalani terapi, anda makan ubat tanpa miss, jumpa psikiatris penting consistently jadi anda boleh manage behavior. Boleh bergaul mesra dengan anak, boleh bermanja dengan tak ada masalah. Yang saya maksudkan tadi adalah pesakit skizo dan bipolar yang tidak makan ubat, yang tak ada disiplin. Jadi anda tak boleh manage bagi pesakit-pesakit skizo dan bipolar, anda tak boleh manage anda punya emosi. Jadi kanak-kanak ni nampak bila time kita bad mood, kita mengamuk, kita main lepas je perangai kita tu. Budak-budak ada je dekat depan kita. Kita tak kawal. Jangan ingat budak umur 7-8 bulan dia tak tahu, dia tahu ada yang tak kena, cuma dia tak boleh cakap je. Sebab saya handle court case yang kanak-kanak umur 7 bulan di abuse. Jadi kita nampak budak faham sebenarnya. Budak ada fear, budak dah ada anxiety. That is why kalau pernah dengar perkataan infant mental health maksudnya kanak-kanak pun dia ada juga dia punya kesihatan mental yang positif dan dia pun boleh mengalami trauma dan depression. Ada budak umur setahun atau bawah setahun mengalami depression tau. That's why. Dia boleh rasa kita ni, kan, dia boleh rasa. That's why kita kena betul-betul lah kata apa. Bukan senang bukan senang kita nak kawal lah untuk yang kata tadi susah nak mengawal anak agresif tu. Kita kena betul-betul mempertimbangkan benda-benda yang terbaik. Kita cuba yang terbaik sebenarnya Tak ada siapa kita jumpa parenting yang sangat sempurna. Tapi kita balance kan. At least kita bercakap dengan baik dengan anak. Kita buat anak tu macam kawan kita. Kadang-kadang parent bukan kadang-kadang ni selalu jumpa ni. Parent suka underestimate anak. Dia ingat budak tak faham. Dia faham. Saya selalu cakap, saya faham ibu ayah banyak yang busy, ramai yang busy. Sometimes kita multitasking. Kita ada 2-3 kerja dalam satu masa. Sekali-sekala ibu ayah bergila-gila keluar berdating dengan anak. Ambil hati just untuk sejam dua. 1 jam 2 pergi makan aiskrim sudahlah. Ikut turn. Sometimes kita semua orang nak perhatian. Ada 10 anak, 10 nak perhatian kita kan. So kadang-kadang kita terpaksa kasih seorang-seorang just untuk rasakan kelainan. Beli aiskrim satu, duduk kat tepi padang, borak-borak sejam, itu dah sweet dah sebenarnya. At least anak tu rasa kita dekat dengan dia. Kita tahu masalahnya. Sebab bukan saja agresif tu disumbang oleh ibu bapa, tetapi pergaulan anak-anak di luar dengan kawan, dengan cikgu pun budak-budak boleh belajar juga tingkah laku agresif ni. Wow. Jadi orang pertama yang perlu diuruskan sebenarnya adalah ibu bapa tu sendirilah. Itu memang betul. Itu sangat-sangat betul. Okey doktor, kita nak ambil soalan daripada Facebook. Dia kita punya regular viewer kat sini, Tuan Nuar Senin. Okey, saya ingin bertanya, macam doktor cakap tadi, mengugut anak untuk buat sesuatu tu tak elok. Boleh terangkan kaedah yang sesuai? Bukankah reward itu salah satu macam kaedah mengugut juga? Reward system kan? Maksudnya buat sesuatu untuk dapat ganjaran. Jika tak buat, tak dapat ganjaran. Jadi mereka akan meronta kalau tidak dapat ganjaran. So macam mana instead of mengugut atau reward system ni, macam mana yang sepatutnya? Okay, sebenarnya macam ni. Kita suka mengugut in term of perkataan kita. Kalau kita kata, kita kata, abang, tolong buat ini. Kalau abang tak nak buat, besok abang dapat duit belanja RM3 je instead of RM5. Itu mengugut.
Kita buat orang tak happy, anak tak happy. Alah RM3 je dapat beli apa kat sekolah? Kan Okey, nak kata sistem reward, alangkah baiknya kalau kita lebih rasional bila kita reward anak. Selalunya bila cakap pasal sistem reward ni, orang akan ingat membeli barang tau. Saya tak pernah suggest klien saya suruh beli mainan beli-beli ni, tak mau. Tak kisahlah ada kedai 10 sen ke, kedai RM4 ke kan. Sebaiknya, alangkah baiknya kalau kita suruh dia buat, kita kata okey, kalau abang buat contohlah, kalau abang tolong cuci pinggan ni, okey nanti papa peluk abang 2 kali. Kita ambil benda-benda yang lebih develop kita punya kasih sayang. Kita jangan ajar kebendaan. Sebab nanti dia dah start demand. Abang tak nak buat lah, abang malas nak cuci kasut. Abang janji dulu, abang nak bawa kedai baru saya cuci kasut saya. Dia nanti dia dah gunakan kita pula, dia manipulate. Alangkah baiknya kalau kita kata adik kalau buat ni abah cium adik 2 kali, abah sayang adik 10 kali, mama sayang adik 1000 kali. Perkataan-perkataan tu. Kan kita ganti, jangan kasih dengan benda. Benda tu dia boleh ugut, kasih sayang dia tak boleh ugut lah. Kasih sayang dia tak boleh ugut. Itu antara benda yang saya praktis. I disclose sikit lah. That's thing yang saya praktis. Saya tak ada main beli-beli ni. Saya nak beli bila saya nak beli. Saya akan cakap, okey. Saya kata, okey sayang. Okey, tolong ambilkan contoh kan. Tolong buat ni. Sebenarnya kan kita pun tak payah nak offer apa-apa lah sebenarnya tau. Tak payah nak offer apa. Kalau dia tak nak buat, baru kita offer. Barulah kita kata, okey, tak nak tolong, tak apalah. Kalau tolong nanti Umi sayang 1 juta kali. Dia seronok lah dengar tu. Kan? Jangan jadikan amalan. Jangan jadikan amalan. Petang ni kita nak pergi beli barang. No. Kita akan terperangkap sebab budak suka dapat something. Kita janji masa umur 2 tahun, dia akan tunduk sampai umur 18 tahun. Jangan terperangkap dengan situasi tu. Dia jadi tak tahu habis lah nanti. Ataupun benda yang paling simple, okey kalau adik tolong, kalau Angah tolong, okey hari ni mama masak ayam, dapat 2 ketul ayam. Benda dah sedia ada dah pun. Kan? Kita kan mesti kawal peranan kita as a parents, kita tak nak berada dekat bawah anak tau. Kita kena dekat atas. Biar dia nampak kita kawal keadaan. Tapi banyak ibu ayah yang tewas sebabnya ibu ayah rasa guilty, selalu tak ada dekat rumah. So, gantikan dengan kebendaan, handphone, makanan, order-order online apa semua tu supaya anak seronok. Tapi itu sekejap je. Itu sekejap je. Saya tak sikit lah doktor dengan yang point ni. Saya faham. Saya faham tu Puan Rajiah. Pertama saya faham ibu ayah yang anak seorang, anak yang bongsu, dia ada satu perempuan, dia lain sikit. Kita dah biasa dengan parents kan. Tetapi dia terlupa ini jangka panjang tau. They will learn and observe. So one day bila parents kata, tak payahlah beli lagi, kakak dah besar, tak boleh main ni lagi dah, ataupun dah tak elok makan ni. Dia dah start kata, dulu boleh je. Kita tak nak terperangkap kat situ. Kan kita tak nak dia akan tanda kat kita balik. Patah kat kita balik kan. That's why kena ada siap-siap bila kita untuk yang mungkin yang baru kahwin, yang baru first mengandung ni, bagus ni benda-benda macam ni untuk you all start prepare. Kena jadi ibu ayah yang ada ilmu. Kena ada satu consistent parenting. Should be on the same page. Ayah dengan ibu kena sama parentingnya. Tak mau jadikan anak tak dapat kat mama pergi dekat abah, tak dapat abah pergi kat mama. Kan? Apa kesan dia doktor kalau suami dengan isteri ni tak selari dia punya apa ni? Cara parenting tak selari. Anak akan start compare. Anak akan dah macam jadi dia dengan abah, dia dengan mama. Tak, dia dapat macam kita dengan suami isteri pun macam awak ni kan? Kenapa buat macam tu? Kan dah kata kasih handphone 1 jam aja. Kenapa kasih sampai 5 jam? Sama-sama lah. Supaya anak ni dia cepat, dia mengikut. Dia ikut tak? Apa kata? Dia boleh ikut kita punya peraturan dengan mudah. Kalau kita tak konsisten, budak-budak pun akan
dia boleh bagi nak kita. Alah tak apalah, 6 jam lah, 6 jam lah. Kakak tolong kemas dapur. Kan dia dah macam tu. Dah kita pun dah tak boleh nak ni dah. Kawal. Yes. Kita kena faham sebenarnya dalam kita punya parenting. Doktor ada sebut pasal handphone tadi kan, screen time. So nak mengkaitkan dengan kita punya topik anak agresif ni, bagi doktor behavior agresif ni di kalangan kanak-kanak especially ada kena mengena tak dengan screen time? Contohnya macam sekarang ni online gaming kan, and then yelah kita ada online class, semua benda pun online, YouTube, Netflix, gadget dan semua benda ni. Doktor rasa ada kena mengena ke? Okay. Gadget, kita main apa, dia main game selalunya memang boleh menyumbang. Tetapi tengok game apa yang main. Kalau game tembak-tembak, kan budak-budak ni dia punya emotional level dia different tau. Ada yang excited over. So dia main sikit baru beria-beria. Dia tak dapat, dia boleh hentak handphone kan. Dia boleh ketuk kepala dia sebab dia tak boleh nak membezakan lagi fantasi dengan reality. Dia rasakan macam dia yang betul-betul dah kena tembak kat dalam tu. Dia over. Ada yang steady je main. Ada yang relax je, alamak, kalah lah, dia main lagi. Ada yang memang dah mengamuk-ngamuk sampai menangis-nangis pun ada. Jadi kita nak kena tengok anak kita tu macam mana. Terlalu emo ke atau steady. Yang kedua, apa jenis game yang dia main. Kalau asyik tiap-tiap hari menembak kan, perkataan kill apa semua, cubalah kita fikir sini bagus ke. Kita pun tahu kan banyak kes dekat US yang kata kill police dia pergi betul-betul buat sebab dia dah mungkin juga budak tu ada masalah depression. Dah lah depressed, main game yang agresif tu lagi worse keadaannya. Saya tak nafikan teknologi is okay untuk main, tetapi berpada-padalah, jangan sampai 12 jam. Kadang-kadang kita ambil ujung minggu, okey lah, besok tak sekolah, malam ni boleh main sekejap 2 jam, mungkin besok 2 jam. Sudah. Bagi doktor umur macam mana yang sesuai? Umur bila tu? Bila kita boleh dedahkan anak dengan online gaming ni apa semua? Okay, kalau ikutkan untuk tengok skrin tu aja, budak bawah umur 2 tahun memang tak boleh tengok. Tak kisahlah untuk tujuan pendidikan ke, lagu Twinkle Twinkle ke kan. Researcher mengatakan tak sesuai langsung. Kan? Tetapi yang 4 tahun pun dah start main semua kan, macam-macam pertama kan, kita jangan jadikan handphone, ada satu handphone khas untuk Aloh, satu handphone lagi untuk Angah. Susah kita nanti. Dia dah kata ini dia punya, dia nak tengok suka hati dia lah. Selalu anak-anak macam tu kan. Jadi umur yang sesuai ni pun nak kata spesifik pun susah. Kan? Susah nak kata spesifik. Kalau boleh below than 5 tu janganlah kasih handphone lagi. Janganlah kasih handphone lagi. Kalau dia nak belajar ABC pun melalui kita. A, B, C, D, E. So kita ada interaction, two-way communication, ada eye contact, ada bonding, ada attachment, ada secure attachment. Ini kita kata, okay, biar belajar ABC. Dah 3 tahun dah nak masuk ke taska, kita bukakan iPad kita ke laptop kita kan. So dia tengok ajalah kartun tu nyanyi ABC. So kitanya buat kerja lain. So kita ingat dah dapat knowledge dah ada ilmu dah. Tapi dia ada side effect yang lain. Itu adalah early age infant yang early age tu, biarlah ABC 1, 2, 3 tu daripada kita. Biarlah lagu Twinkle Twinkle ke Pok Amai-Amai tu kita yang dengarkan. Itu cepat melekat. So kita ada bonding dengan anak dengan yang baik. Ya, doktor, kalau macam gadget ni kan, bila kita dah perasan, bila ibu bapa tu dah sedar yang mungkin anak dia mula bertindak agresif, dia mungkin tiru aksi-aksi daripada online game tu ke, atau dia mula tiru perkataan-perkataan yang dia dengar daripada YouTube dan sebagainya. So kalau macam tu kan, adakah sepatutnya kita terus gadget, no screen time at all, ataupun kita gradually kurangkan screen time? Yang mana lebih baik? Okay. Sebaik-baiknya perlahan-lahan. Tarik perlahan-lahan. Kalau terus ambil, budak akan memberontak, dia akan marah. Lagi worse. Sebab dia rasa kena punishment, sebab saya tengok. Sebab dia tak faham. Apa salahnya saya tengok? Dia tak faham, dia tak boleh baca kita punya mind dah nampak nanti agresif lebih worse. Dia tak baca tu. Dia hanya tahu dia dengan game tu saja. Kenapa tak boleh main?
Semalam boleh main. Jadi kita kena beransur-ansur dan kita replace dengan aktiviti yang lain. Jangan pergi ambil simpan lepas tu tak buat apa-apa. Ini kalau katakanlah contoh, setiap petang kita kasih main 5 sampai pukul 7. So bila kita dah simpan handphone, kita gantikan dengan pergi kat belakang rumah tu buat something, gardening. Nak berama-rama ke, cari siput ke kan. Buat gardening, apa-apa aktiviti kat belakang rumah tu. Banyak kita boleh create sebenarnya untuk replacekan game. Budak-budak main game ni sebab yalah dia tak tahu apa nak buat. Dia termenung aja. Kan betul. Kan? Tapi saya tak cabaran langsung boleh membuat agresif. Tapi cabaran ibu bapa sekarang ni kan doktor biasalah kan sibuk, lepas tu pula kerja pun macam-macam, buat 2-3 kerja, ada yang kerja pejabat lepas tu buat online business dan sebagainya, anak pula ramai. So itulah selalunya alasan yang saya dengar lah daripada ibu bapa yang kenapa mereka tak boleh nak spend time dengan anak, kenapa gadget selalu menjadi pilihan. Betul tak? Jadi apa nasihat doktor lah kan sebagai sebagai orang yang menghadap benda ni hari-hari. Ya, betul. Gadget tu adalah solution yang paling cepat. Macam kita malas nak pergi beli makanan, kita tekan je dekat apps kita tu, dah sampai dah nasi goreng kan. Nak masak nasi dah 40 minit dan sebagainya kan. Okay, pemilihan gadget tu adalah satu solution yang cepat. Tetapi cuba kita fikir balik, masa kita umur-umur kecil, kita buat apa? Kita keluar rumah kan? Kita ada je benda yang kita cari, yang kita buat. Okay, saya faham keselamatan, kita tak percaya, ya memang betul. Bukanlah saya kata petang kau subuh kasih keluar anak-anak, tak. Tapi kita cuba merancang, we have no choice. Saya pernah jumpa ibu ayah yang tak kasih gadget anak dia pun okey je. Dia pun bekerja juga. Dia ganti benda lain, dia plan, dia buat satu jadual khas untuk anaknya. Hari ni dia kata main tepung gandum campur dengan air. Main. Besok pula dia carilah mungkin ada benda sayur dalam peti ais yang boleh anak-anak dia do something, buat main. Semua yang dalam rumah. Dekat belakang rumah ada macam-macam. Create sendiri. Bukan saya maksudkan beli. Saya suka ibu ayah kreatif untuk jangan membeli mainan. Dan pun beli yang tu kan cepat habiskan. Cepat ni. Jadi boleh buat sendiri. Buat aktiviti, color. Boleh beli alat muzik buat ada di rumah. Dia boleh main. You know. Cari jalan. Cari jalan. Boleh sebenarnya. Ada je orang yang tak gunakan gadget ni untuk menggantikan ibu ayah tu. Jadi sebab masalahnya gadget ni, kita ni jadikan gadget tu pengganti kita. Lepas tu kita dah settle dah. Gadget dah ada. Okay, dia diam lah tu 10 jam dia akan relax lah kat situ. Letak air sikit, letak apa benda buah ke kuih, dia dah selamat. Kita lepas tangan macam tu masalahnya. Kalau sekejap sejam dua tak apa. Itu yang bila dah main game banyak-banyak, terkeluar game-game yang agak agresif, dia dah imitate that behaviour. Satu lagi isunya, dalam pada game tu dia ada iklan-iklan yang tak berapa manis. Iklan-iklan yang kan? Itu yang satu kisah lain yang saya dapat juga, banyak kes macam tu. Mana nak handle kes yang agresifnya, mana nak handle yang dah suka tengok video-video macam tu. Sebab daripada iklan tu. Macam-macam tu. Betul doktor. Wow, saya pun teringat malam tadi pun saya ada live dengan Cikgu Ashraf tentang perkara ni. Maksudnya anak yang dewasa sebelum usianya disebabkan oleh macam tu lah konten-konten yang lalu depan mata tanpa dia cari pun. Tiba-tiba je keluar kan. Dan sebagai anak of course dia nak tahu apa benda tu. Dan okay, macam mana pula kesan daripada konten-konten macam tu terhadap behavior anak? Okay. Kalau tadi dia agresif kan? Once dia dah explore benda tu, you akan tengok anak-anak kita yang biasanya dia duduk main game di depan TV, tiba-tiba dia masuk dalam bilik. Tiba-tiba dia tak kasi orang pegang. Dia nak sorok simpan sebab dia tahu dia dah buat salah. Cuma dia dah tahu benda ni kalau mama ayah tahu ni habislah kena marah. Dia tahu benda tu boleh mendatangkan kemarahan dan dia akan sorok-sorok dan cover. Baby ni akan berubah. Dia akan sembunyi, tengok sesenyap. Dia akan nak ambil tahu, dia nak ambil tahu benda ni. Itu selalu yang kita tengok. Ya, dan kadang-kadang
betul lah yang apa nama ni, gadget, handphone ni semua memanglah penyelesaian yang cepat, tapi dia juga permulaan sebenarnya kepada masalah yang lebih besar. Betul. Betul tak? Betul. Hmm. Mm-mm. Dan satu lagi ialah effort lah, effort. Ibu bapa tu sendiri kena ada effort lah. Macam doktor cakap tadi, jadual. Kalau tak ada jadual rutin anak tu, kita penuhkan masa anak tu macam mana kan, betul tak? Always, there is always a way sebenarnya untuk occupy masa anak tu, melainkan pilih gadget, melainkan dengan gadget. That's why, that's why saya nak tambah satu lah. Ini idea saya, saya tak tahu lah kalau orang yang mendengar ni berminat nak buat. Saya pernah terfikir benda macam ni. Of course lah, kita tak boleh nak handle semua benda dengan anak kan. Okay. Alangkah baiknya kalau kita ada satu orang yang boleh handle kanak-kanak hujung minggu, yang dia akan menjaga kanak-kanak ni, pergi hantar kelas swimming, pergi bawa ke kelas muzik, pergi kelas karate, pergi buat cooking class untuk satu hari tu aktiviti dia dah penuh dah. Ini untuk hujung minggu. Daripada kita pergi hantar, kejapkan nak hantar kelas ini, kejapkan nak drive ke sana, kita juga nak buat semua. Kalau ada satu tempat yang boleh buat macam tu pun bagus juga. Jadi banyak membantu ibu bapa sebenarnya. Good idea doktor, that one saya rasa. Sebab yelah kita bekerja kan, alasan kita sibuk tu sebab kita bekerja untuk cari duit. So why not duit tu kembalikan semula lah kepada anak-anak kan, daripada beli gadget mahal dan last-last jahanam tu kan. Okay doktor. Physical activity is the best lah. Okay. Doktor, saya nak tanya soalan yang mungkin related dengan anak agresif ni, tapi mungkin ada kena-mengena dengan anak mungkin lebih besar sikit lah kan, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. So, tentang bully doktor. Bully. Okay. Selalunya memang menyakitkan lah bila kita tahu anak kita dibuli. Tapi lebih menyakitkan bila kita tahu anak kita membuli. Anak kita lah pembuli tu. Jadi apa parent perlu tahu atau perlu buat bila mereka dapat tahu anak mereka ni membuli kawan-kawan lain dekat sekolah. Okay. Mula-mula sekali kita fikirkan punca tadi. Bully ni pun dia ada asal usulnya juga. Bukan tiba-tiba dia pakai baju sekolah, pakai seluar sekolah, naik bas sekolah sampai sekolah membuli. Dia ada fikiran, dia ada benda dalam kepala dia tu. Tiba-tiba datang sifat yang nak lebih dominan daripada orang lain. Dia akan belajar. Macam saya kata, environment mana yang dia lebih. Dia akan belajar dari situ. Saya kasih contoh klien ada klien kenapa anak tu membuli di sekolah? Sebab dia nampak ayah pukul mak. Okay. Dia nampak keadaan tu. Jadi dia tak boleh nak marah balik ke apa, dia pergi buat kat orang lain yang lemah. Satu. Yang kedua, kesusahan hidup. Dia bully, dia nak something, dia tengok kawan-kawan suka bawa beg cantik lah, apa semua kan. So dia perlahan-lahan pergi dekat pada budak yang mana? Yang dia rasa boleh minta duit, dia akan minta. Okay, yang ketiga, yang memwujudkan pembuli ni adalah yang kena bully tu juga mangsa. Sebabnya ada kanak-kanak yang tak ada confident. Ada kanak-kanak yang ada masalah. Contoh ini kisah benar jangan ibu ayah sensitif pula. Okay? Ada juga yang anak-anak yang ada masalah IQ yang low. Dia tak ada common sense untuk protect diri sendiri. Ada juga kanak-kanak yang ada mild autism yang mengalaminya. Sebab kan ada yang begini, maka pembuli ni akan, masing-masing ni ada kisahnya. Yang dibuli dan kena buli pun ada kisahnya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ni setiap hari nak kena ingatkan anak. Ingatkan dia, kita kata dengan dia, respect everybody at school. Sayang cikgu, respect teachers, respect friends. Kita selalu tanya dengan siapa dia berkawan, apa dia buat. Memanglah dia tak akan mengaku dia membuli. Kadang-kadang kita check lah back sekolah. Kita tengok karakter anak tu. Every day jadikan amalan untuk tanya, how was school today? Tanya apa jadi kat sekolah. Kita ambil tahu siapa nama kawan-kawan.
sekali-sekala kita belilah 1-2 air kotak untuk dia bawa ekstra, kasihlah seorang dua kawan-kawan dia tu. Untuk dia pun membina bonding dengan kawan-kawan. Sebab ni minggu pertama sekolah, ramai lagi kanak-kanak yang masih takut, tak seronok. Walaupun dia excited nak sekolah, dia nak main kan. Tapi yalah, tak jumpa kawan, dia kekok kan ya. Jadi kita nak make sure tak berlakunya bully dan membuli ni, itulah dua aspek saya kata tadi. Environment juga, latar belakang juga yang penting. Dia tak tiba-tiba je jadi pembuli. Dan juga ajar anak kita untuk protect. Kalau macam ada kawan macam cuba nak minta duit kan, kawan-kawan ambil pen, dia kena minta balik. Yang pinjam tu kita minta balik pen. Dan kita pun ajar anak kita, kalau kawan tu susah, bolehlah share. Mungkin dia ada RM2 contohnya kan, bolehlah kasih RM1 supaya yang tadi tu pun tak adalah rasa, yelah kan, budak-budak kan, dia tengok orang lain ada, dia tak ada. Itu kadang-kadang benda yang boleh membuat berlakunya perbuatan buli tu. Jadi pembuli ni pun kadang-kadang dia sebenarnya mangsa buli dulu. Dia pernah dibuli dulu. Pernah dibuli juga. Dia develop sikap pembuli tu lah. Okay. Tapi yang penting kan, ibu ayah, bila once kali pertama dengar je anak kata, Abah, tadi ada budak buat saya, terus bertindak ya, jangan tunggu. Sebab kita tak nak benda tu lagi worse. Budak-budak yang membuli, dia ada kisah hidupnya sendiri, tapi kita tak nak benda tu berterusan berlaku dan dia akan rasa lebih besar, dominan dan dominan. Dia ada budak lain nak takut. Kita nak stop kan, kita pun nak bantu yang membuli tu. Kita nak bantu dia untuk stop dia tu. Datang sekolah, pergi tengok, beritahu cikgu untuk cikgu kasih perhatian. Jangan dibiarkan, jangan nak suruh anak bersabar. Jangan nak kata yang paling famous kan, lawan nak balik. Bolehlah lawan balik, bukan lawan balik. Macam tu. Bukan lawan balik tapi bertegas. Cakap dengan dia, stop, jangan buat lagi macam ni. Jangan tolak saya. Kena cakap, bukan pergi tolak balik. Stop, contohlah Ahmad yang bully kan. Ahmad, stop, jangan bully saya tak suka, sakit. Kena cakap. Jangan lari dan menangis dan senyap. Dia akan buat lagi, dia akan buat lagi. Kita kena ajar anak kita untuk protect. Suara, verbal. Tinggi suara. Ya. Jadi adakah kalau ibu bapa tu ada anak-anak yang membuli, anak yang pembuli ni, memang wajar lah dia dibawa ke macam buat mental assessment dan sebagainya? Itu pun juga ada tanda-tanda lah kan? Ya, semua benda ni memang masalah psikologi. Semua negative behavior, negative emotion ni berkaitan dengan masalah psikologi. Perlu dilihat supaya tak jadi worse. Kalau kita tunggu jadi worse. Okay. Doktor, apa first step sebenarnya? Sebab selalunya ini mungkin untuk anak-anak yang below 6 lah. 0 to 6 years old. Selalunya parents ni tak tahu macam mana nak react bila anak tiba-tiba memukul, gigit dan sebagainya, sebab benda tu menyakitkan kan, macam tiba-tiba pukul. So ada parents yang macam cepat melenting, dia pukul balik anak tu. So sebenarnya apa first step yang nak kena, how we should react bila anak tiba-tiba bertindak macam tu? Adakah tu pun dikira macam agresif yang patut dirisaukan ke, macam mana? Macam ada klien saya, anak dia umur 4 tahun lebih, tiba-tiba dia slap mak dia. Dia marah dia tantang, mak dia suruh mandi, dia tak nak, kena sepak. Semalam dia kes. Saya kata jangan marah balik. Contohnya saya kata, Ahmad kan, pegang tangan Ahmad, kita cium tangan dia. Dia kecil kan, mama sayang Ahmad, kenapa ni? Kita pujuk balik, kenapa jadi macam ni? Tak maulah pukul mama, sayang kat mama. Kita ambil tangan dia, pegang kat pipi kita. Lepas tu kita cium tangan. Dia tengah marah tau. Kita relaxkan balik. Dia nak attention. Dia tengah macam ni, dia punya mood dia. Kan? Kita nak dia relax. Nanti sampai dia rasa macam tak load pun, relax je mama dia. Dia nak tengok kita marah tu. Dia puas hati. Tapi dia tak tahu marah kita ni luar biasa. Kan? Dia nak compare kemarahan budak 6 tahun. Jadi buat macam tu. Kaki kan, pegang. Kenapa kaki tu? Baru dia nak angkat kaki. Ini semua kita pakai riba psikologi balik lah dengan anak-anak. Dia baru dia nak angkat kaki, nak sepak. Tengok kaki tu. Ada apa dekat bawah kaki tu? Ada gam ke apa? Kita kalihkan perhatiannya. Sebabnya, kenapa saya cakap macam ni?
kita tak guna nak nasihat budak umur 6 tahun. Kita yang tua ni pun tak makan nasihat. Betul, setuju. Kita kena upah praktikalnya kita nak implement ni dengan cara behavior juga. Kan kita kena, ini saya cakap benda yang betul tak aja ya. Praktikalnya macam mana kita nak apply. Kita takkan boleh beri nasihat. Budak umur 10 tahun pun saya tak advise parent saya, klien saya kasih nasihat macam kita bercakap ni. Sebab budak tak sampai akalnya. Akal budak umur 10 tahun pendek. Kita umur 30, 40 panjang akal kita. So kita memikirkan kita punya logic thinking, common sense kita based pada umur kita yang dah berumur ni dah 30-an, 40 ni. Budak tu baru 4 tahun, baru 6 tahun, baru 10 tahun. Kita dah demand lebih tinggi. Budak tak sampai akal. That is why kenapa kita dengar parents cakap, doktor dia berubah 2 hari je, lepas tu dia buat balik. Sebab dia berubah tu 2 hari tu takut. Bukan dia faham benda tak boleh buat. Dia tak tinggalkan behavior tu sebab dia tak tahu itu behavior yang tak dikehendaki. Kan? That is why. Sebab itu untuk anak-anak yang 6 tahun ke bawah, bila dia nak menggigit, dia baru nak gigit, kita acah benda, tengok tu ada lizard. Kan? Dia pun macam baru nak buka mulut, dah tengok benda apa, mana, where? Dia buat suspend. Kan? Nanti budak kita akan, kita divert fikiran dia sebenarnya tu. Kita jangan lagi kasih, nak marah, nak fokus pada problem. So, kita cari solution. Saya ajar ni mencari solution. Cari benda lain untuk alih perhatian. Kan? Daripada kita, balinglah. Katalah dia dah pegang botol kan. Dia nak mengamuk, dia nak baling kan. Baling berani, kamu baling, mama tak kasih lagi susu kan. Pak, dia baling. Apa kita nak buat? Kita dah mencabar dia. Kan? Betul. Bila dia tengah pegang nak baling, kita kata, apa tu? Ada cat, ada baby dah situ, ada kitten. Macam kita buat suspense, suara kita berubah, air muka kita berubah, kita tengok benda tu, budak tu terus tak jadi. Dia terpedaya. Kita manipulate budak balik. Dia akan tengok, mana? Kita pun buatlah benda kan. So dia tak jadi, dia terlupa. Dia praktis macam tu. Wow. Tapi yelah yelah menggigit memang betul lah kan behavior tu, tapi kita masih boleh handle sebab 6 tahun ni masih dalam tangan kita lagi. Dah 16 tahun dia dah merajuk, dia keluar rumah atau dia kunci dalam bilik, jenuh lah kita ngetuknya ya. Jadi sebenarnya untuk anak 6 tahun ke bawah ni parents lah yang kena tenang dulu. Sebab selalunya bila kita penat atau kita sendiri yang stres, itu yang anak gigit sikit, pukul sikit pun dah kita rasa nak pukul balik kan. Betul lah, betul. Dia nak attention, perhatian. Kan? Wow. Okay, doktor, last question lah doktor. Okay. Tiba-tiba je dah sejam tak perasan, tak rasa pun macam dah sejam. Okay doktor, last question daripada saya. Sebenarnya ada banyak dekat Facebook ni pun ada banyak. Mungkinlah satu saya boleh baca daripada Facebook doktor. Tapi ini macam tak macam lari sikit daripada anak agresif, tapi mungkin related juga tentang anak kuat merajuk. Tegur sikit merajuk sampai suka cakap perkataan yang tak sedap didengar. Apa saya perlu buat? Macam mana handle anak kuat merajuk ni? Sebab kadang-kadang merajuk ni boleh lead kepada 4 tahun doktor, 4 tahun. Oh 4 tahun, perempuan ya? Saya tak pasti, tak ada sebut perempuan ke lelaki. Dia only child kot. Kadang-kadang kita betul. Kita mengajuk ni sebab dah manja pun je. Terlalu dimanjakan. Jadi tak pernah marah. Bila sekali-sekala nak menghalang perbuatan ke apa-apa ataupun kita tak nak mengikut dia cakap ke apa kan, cepatlah merajuk tu. Kan? Kalau saya adalah juga kes-kes yang saya akan tengok. Berapa tahun, gender pula kita akan tengok. Dia punya kedudukan dalam family. Sulung, tengah, bongsu atau the only. Kita akan nampak macam mana parenting tu. Macam mana environment tu untuk dia. Yang cepat merajuk, kalau dia selalu kita okey, sekali-sekala kita kata tak okey lah sebab ini, dia dah start. Sebab kita tak mengikut dia. Kita tak mengikut kehendaknya tu. Dia dah start merajuk, start sensitif. Tapi
Kita mungkin boleh kasih alasan simple. Oh, hari ni mama ada benda sikit nak buat, nanti kita boleh pergi bila ada peluang, you know. Jangan kasih merajuk lama-lama. Jangan jadikan anak ni amalan merajuk masuk bilik tutup, tak mau. Kita serve on the spot juga. Kita serve on the spot, nampak dia okey. Selalu buat macam ni. Bila anak merajuk kan, katakanlah dia merajuk, kadang-kadang dia pasang muka, dia buat muka macam ni kan. Tutup muka kan. So you cakap dengan dia, okey, janganlah merajuk macam ni. Mama kan sayang. Okey, contoh nama dia Ahmad, senang lah kan Okey Ahmad, mama kira sampai 5, Ahmad cuba senyum. Mama tutup mata, 1, 2, 3, 4, 5, mama mesti tengok Ahmad dah senyum. Buka mata, dia akan ketawa. Dia akan ketawa balik sebab dia akan rasa macam dia nak main-main je merajuk tu. Dia bukan macam kita tu, pengajian merajuk. Kan? Buat macam tu. Itu antara benda yang saya praktis memang so far tak merajuk lama-lama lah. Jangan kasih dia merajuk lama, hentak kaki masuk bilik, no, don't. On the spot, bila dia merajuk, masa tu kita handle. Masa tu kita kata, okay Ahmad janganlah merajuk, nanti mama terlupa nak beli, kan So, cuba senyum. Cuba senyum sikit, dia tak nak senyum lagi kan. Cuba senyum. Lepas tu dia tak nak, so you pejam mata. Okay, mama kira sampai 5, mama nak tengok Ahmad mesti senyum. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, senyum. Kita peluklah dia. Dia rasa seronok balik. Budak merajuk bukan betul-betul pun. Budak merajuk olok-olok, percayalah cakap saya, dia nak perhatian, dia nak dapat apa dia nak tu. Tapi kalau kita merajuk, mau 2-3 hari. Kan? So itu untuk budak yang 4 tahun, 5 tahun bolehlah macam tu. Tapi kalau dah 40 tahun, tak boleh lah. 40 tahun. Itu memang luar biasa tu. Itu dah lebih demand lah tu, cerdik sangat. Kan. Okey, doktor last question lah. Sebab dah pukul 4 pun, doktor pun ada benda lain lagi nak buat, saya faham. Okey, apa kesan kalau anak agresif ni kita biarkan? Kita tak ada ambil sebarang tindakan daripada ibu bapa. Maksudnya lepas dengar parenting pedas hari ni pun dengan Dr. Aisyah pun, dia dah nampak dah tanda-tanda yang mungkin anak dia ni ada something yang tak kena lah. Tapi tak ada sebarang tindakan daripada ibu bapa. Tak pergi rujuk pakar, tak dapatkan assessment, tak minta bantuan dan sebagainya. So apa kesan dia kalau dibiarkan benda ni berlanjutan? Okay. Mesti bertindak ya. Kesan tu dah tentu kita tahu kita tak boleh handle. Sebab sebagai ibu bapa mungkin kita nampak cara kita tu betul. Sebenarnya semua peringkat umur, ibu ayah mesti ada ilmu yang khusus. Ilmu untuk anak umur 5 tahun ke bawah macam ni parenting style-nya. Umur anak, kalau ada anak yang umur 7 tahun sampai 10 tahun macam ni cara parenting style-nya. Kalau ada anak yang umur 11 sampai 15 macam ni parenting. Parenting tu berbeza-beza, dia tak boleh pukul sama, rata. Berbeza ada 10 anak, 10 cara kita, approach kita lain. So kalau kita tak pergi dapatkan bantuan pakar untuk bercakap, untuk ajar macam mana cara nak handle anak kita tu dia jangan lupa, dia membesar, dia pergi sekolah, dia bercampur ramai. Dia akan pergi pada kawan-kawan yang lebih kurang macam dia juga. Kita bayangkanlah kan, kita pun bersekolah dulu. Bila dia dah geng-geng tu, dia dah pergi jumpa dekat Padang, dia dah pergi Beritu, dia akan membina satu tingkah laku yang lain pula. Bukan sekadar agresif, dia dah start degil, dia dah ada mungkin aktiviti-aktiviti lain yang kita tak tahu, dia dah menjauh daripada kita. Dia dah makin jauh daripada kita, kita susah nak jaga. Masa tengah budak-budak ni lah, masa tengah sekolah rendah ni, semua benda dalam tangan kita lagi. Nak hantar sekolah, nak siapkan makan, apa semua dalam tangan kita lagi. Kita handle sebaiknya. Kalau dia dah menengah, dah 15-16, kita dah susah nak kawal. Dia dah keluar malam, dia dah bercampur, kita tak tahu. Jadi masa kecil ni kita kena baiki improve. Kita kena improve parenting style kita, replace dengan benda yang betul. Nak katakan kalau dibiarkan memanglah lagi worse. Janganlah, kesian anak-anak kita. Sebab dia tak tahu dia perlukan bantuan. Ibu ayah dah tahu. So you have to do something. Betul doktor. Saya nak tahu juga macam mana child psychologist klinik ni dan atau tim Dr. Aisyah lah dapat bantu ibu bapa yang mungkin perasan anak dia ada isu anak agresif ni atau mungkin isu yang lebih teruk lagi daripada tu. Macam mana CPC dapat bantu? Okay, kita ni actually di Bangi tapi kita ramai klien dari luar. Kita handle case, kita punya specialization adalah tentang kanak-kanak dan juga assessment.
Ya, kita akan tengok isu kanak-kanak ni dan bantu memberikan juga knowledge pada parenting. Kita bukan handle kanak-kanak tapi kita kan handle ibu ayah. Kita ajar secara praktikal macam mana nak improve parenting tu. Ya. Okey. Kalau nak datang kita dibagi, boleh check kita punya Facebook. Child Psychology Clinic by Dr. Aisyah. Kita banyak share info dekat situ. Dan yang bestnya hari ni Dr. Aisyah, kita sebenarnya nak bagi, this is a collaboration sebenarnya antara CPC, Child Psychology Clinic dan juga Parenting Pedas. Kita nak bagi diskaun 10%. Diskaun 10%, 10% off untuk assessment pertama untuk anda yang menonton Parenting Pedas ni atau siapa saja yang yang dapat tahu tentang CPC ni melalui platform saya. Anda boleh pergi kepada buat appointment dengan CPC untuk buat assessment, untuk check anak, dan bukan saja anak kan doktor? Parents pun kalau nak check pun boleh kan? Boleh, ya. Parents yang depressed, yang ada anxiety pun kita handle juga. Kan, semua peringkat umur kan? Ya. Betul. And untuk dapatkan diskaun 10% tu, all you have to do is sebut je Parenting Pedas. Masa appointment tu ke, masa datang klinik Dr. Aisyah ke, sebut je Parenting Pedas, insyaAllah you akan dapat 10% off. Okay, dan macam doktor cakap tadi, klinik ni dekat Bangi, tapi jangan risau sebab satu Malaysia boleh datang, kan doktor? Betul? Ya, betul. Kita selalu daripada Terengganu, daripada Johor, daripada Teluk Intan ada, Kedah, Perlis. Maksudnya doktor akan keluarkan surat kebenaran untuk merentas negeri. Betul. Disebabkan keadaan sekarang ni kita masih boleh keluarkan surat. Kalau nak lebih confident lagi, attach dengan permit polis. So ada dua. Jadi insyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah. Okay doktor, hari ni punya sharing sangat best. Saya pun dapat my biggest takeaway untuk hari ni ialah yang pasal reward system tadi tu. Jangan material saja, tapi gantikan dengan masa dan perhatian kita. Dan juga macam doktor cakap tadi, bergilir lah berdating dengan anak tu. Kan? Bergilir berdating dengan anak. Untuk create balik bonding. Betul tak? Okay. Thank you so much untuk Dr. Aisyah sebab atas kesudian meluangkan masa hari ni. Dan thank you kepada yang menonton. Jangan buat assessment dekat Google tapi pergi CPC untuk cari penyelesaiannya. Jumpa Dr. Aisyah dan dekat CPC bukan sahaja Dr. Aisyah yang ada kan? Ada ramai lagi clinical psychologist yang akan membantu. Betul kan? Okay. Yes. Betul. Jadi pergilah ke tempat yang betul lah maksudnya kan. Barulah kita dapat penyelesaian yang betul. Okay. Online tu tak betul Kalau IQ test, emotional test tu tak betul sebenarnya. Tak betul. Tak betul. Kalau kita kena buat test betul-betul. Yes, nak buat assessment ni memang kena berdepan dengan pakar. Betul tak? Barulah kita assess. Sebab kita nak dengar kisahnya apa, baru kita pilih test yang terbaik, yang bersesuaian dengan kes tu. Okay, doktor, thank you so much. Alhamdulillah untuk sesi hari ni. Saya harap anda semua pun yang mendengar ni pun dapat banyaklah input hari ni. InsyaAllah banyaklah, terlalu banyak rasanya. Okay doktor, kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Ada rezeki. InsyaAllah. Terima kasih juga Parenting Pedas mengajak saya. Saya memang seronok, sangat excited nak tunggu hari ni. Terima kasih doktor. Terima kasih semua yang menonton. Kita jumpa lagi dalam Parenting Pedas episod seterusnya. Saya Adli Raja. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye.